Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Bishrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah, terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup. Yang tidak ada siapa-siapa yang boleh anugerahkan nikmat hidup melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah anugerahkan kita hidup, kita merasakan hidup itu kepunyaan Allah. Abah pun nak kena betul-betul sungguh-sungguh nak rasakan yang hidup Abah ni adalah kepunyaan siapa Pan? Allah. Kepunyaan siapa Bang? Allah. Nak rasakan betul-betul boleh? Boleh insya-Allah. Ha? Bang? Insya-Allah. Rasakan betul-betul. Ini hidup ni kepunyaan Allah. Jadi kita kena ikut apa saja skrip-skrip yang nak berlaku ke akan berlaku ke apa pun, kita minta pada Allah kuatkan kita supaya boleh terima. Itu semua hak Allah yang nak apa yang nak berlaku, nak kita lakukan, apa saja semua itu adalah Allah yang berkuasa. Itu nak duduk tu bukan senang. Kalau benda yang kejadian jadi elok pada kita boleh terima. Tapi kalau lari daripada kehendak kita memberontak. Jadi macam mana kita nak kawal diri kita? Itulah nilai kita. Kesabaran tu tadi. Cakap senang Abah pun cakap, tapi kita kena bersungguh-sungguh mohon pada Allah. Kita tak ada kekuatan. Siapa bagi kekuatan nanti? Allah. Jadi yang penting jangan sombong. Kita rasa macam kita boleh. Aku dah biasa kena ujian yang aku dah, jangan. Cuma kita kata insya-Allah semuanya izin Allah. Kita lahau tak ada daya. Kita boleh buat ke tak boleh buat ke, itu semua Allah Taala punya kehendak. Yang mustahak kita dengan siapa selalu? Allah. Susah ke senang ke, ya Allah Engkau lah ya Allah. Senang pun Allah. Jangan bila senang pula lupa Allah. Kebanyakan pada kita, betul bang? Betul. Bila senang lupa pula. Dengan sedap-sedap makan, dengan apa nikmat, kita lupa nak hayati. Ya Allah, Engkau lebih sedap daripada makanan ni. Engkau lebih sedap daripada cantik daripada pemandangan. Engkau pun apa pun semua yang terlepas semuanya ya Allah. Tak apa, yang penting jangan Engkau yang terlepas. Subhanallah, ini kalau kita dapat jaga, makna kita dah dapat jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang bukan tak kena ujian. Dia kena ujian, dia dapat olahkan balik. Rasulullah SAW bersabda, urusan orang mukmin ni semua bagus. Orang mukmin lah. Orang mukmin ni orang siapa-siapa? Para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang soleh yang kenal diri, kenal Allah. Dia tu golongan orang mukmin. Rasulullah kata orang mukmin ni urusan dia semua bagus. Dia dapat nikmat pun alhamdulillah. Dia bila kena ujian dia sabar. Dia kata apa? Ya Allah, memang patut aku kena ujian ni. Urusan dia semuanya bukan dia tak kena susah, dia dapat senang, dia bersyukur kepada Allah. Dia kena ujian, dia akan kata ya Allah, sabar, aku sabar ya Allah, ini semua bagus Kau buat untuk aku. Bagus saja urusan orang itulah kalau nak jaga tu kita orang mukmin lah. Kalau tak dapat jaga, nak buat macam mana? Kau orang mukmin. Maknanya kita kena bersungguh-sungguh mohon pada Allah. Selalu sangka baik aja dengan Allah. Ya Allah, Engkau buat ni yang walaupun aku tak boleh nak terima, tapi Engkau buat ni bagus ya Allah. Kita tetap lawan. Padahal kita berlawan tu, kita tak suka tu benda tu terjadi.
Tapi bila dah terjadi kita tahu itu semua dah susunan Allah. Kita kena duduk situ betul. Tolonglah ya Allah, bagi aku boleh terima ya Allah. InsyaAllah. Jadi itu kita mohonkan betul-betul kepada Allah. Allah. Boleh InsyaAllah. Itulah alhamdulillah ya. Kita kata nak cakap. Jadi kita matikan diri. Itulah kita betul-betul 100% gantunglah kepada Allah Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar. Kalau kita tak matikan diri, kita tak dapat istilah pergantungan sebenar-benar kepada Allah. Bukan senang, maknanya kita kadang-kadang kita boleh matikan diri tu. Bila kena sesuatu yang berlaga dengan kehendak dan kita dan kehendak Allah, dia akan jadi berbalah. Jadi itu yang kita nak perangi. Itu kita nak perangi. Itu namanya jihad hawa nafsu. Itu tak ada siapa boleh tahu itu peperangan kita betul-betul nak dengan Allah tidak. Kalau kita tak tanda kita tak nak dengan Allah, kita abaikan, makna kita ni bukan ahli Allah. Kita bukan beribadah betul-betul kepada Allah. Tapi tanda kita betul-betul pada Allah memang gitulah. Ujian dia hawa nafsu ni tadi. Dalam kita nak mematikan diri kita ni tadi. Dia memang kita itulah cakap tadi, kita dah hidup kat dunia ni, dah rasa macam kita yang mempunyai hidup. Jadi bila dia rasa kita punya hidup 10 tahun ke 20 tahun, kita dah rasa macam tu. Kita nak buangkan, nak rasakan sebenarnya hidup ni kepunyaan Allah bukan senang. Tapi Alhamdulillah kita faham. Kalau kita tak bertindak sekarang, nanti bila datang sakaratul maut lagi payah. Jadi kalau nak senang, maknanya kena berjuang. Orang-orang para nabi, para wali Allah, bukan boleh dia terus jadi macam tu. Dia ada proses dia yang Allah Ta'ala didik daripada satu tabaqat tingkatan ke satu tingkatan. Bukan terus-terus jadi nabi. Bukan. Kita baca kisah, cuba dia start bermula Rasulullah SAW bagaimana dilantik jadi nabi, jadi rasul tu bila jangan kita tengok dia lahir-lahir dia jadi nabi dah. Dia waktu dilantik tu jadi nabi dan rasul. Kalau tidak, belum lagi dia proses lah. Allah nak didik akhlak dia dulu. Kematian bapa dia bila dia lahir, berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun ni ibu dia tercinta pula meninggal, wafat. Yang bela dia pula jaga, meninggal pula. Lepas tu Allah kata aku yang bela, Allah pula yang didik. Jadi proses tu ya Allah. Jangan kita yang mudah. Kita lahir-lahir kita ada mak bapak. Rasulullah lahir bapak tak ada kan? Jadi ujian tu semua tu tadi dia tu proses lah. Allah Ta'ala punya proses untuk memang Allah tu tahu dia akan jadi nabi, orang ni jadi wali, orang ni jadi orang soleh, orang ni jadi kianat. Semuanya Allah tu tahu proses tu tadi. Jadi alhamdulillah bila kita duduk di situ kita fahamlah. Jadi kita ni kena banyak-banyak betul-betul matikan diri rupanya. Itu yang dimaksudkan jadidu imanakum. Rasulullah kata barukan tu maknanya kita balik ke alam roh. Kita ni pulangkan balik kita kepada Allah. Kita ni tak ada jadid ada, barulah dia balik iman tu. Jadi kita kalau baca la ilaha illallah banyak kali tapi kita tak pulangkan, kita ni rasa ada lagi kehendak kita ke dunia, maka tak jadi jadid tu, tak jadi barukan iman. Baru iman tu betul-betul nak dengan Allah. Macam mana kita nak barukan balik iman kita dengan banyak-banyak, bukan sekadar banyak tu tujuan dia banyak supaya kita betul-betul memulangkan tak ada kedirian kita. La ilaha illallah tu sampai betul-betul bersungguh-sungguh hilang betul-betul di sampai datang pertolongan Allah yang kullu man alaiha, dia yang hilangkan semua-semua saja. Itu yang kita nak tu, kemuncak dia. Jadi kita tahulah Swiss dia tu. Kemuncak dia adalah nur tu yang leburkan
kita dalam tauhid zat Esa dia tu. Genggaman kekuasaan tauhid zat Allah Taala tu sendiri yang nakkan kita tak ada. Kalau kita kata tak ada kan, belum cukup lagi maknanya. Kita kena buat juga, tapi kita kena ingat belum cukup selagi Allah tak. Jadi bila kita buat kita nak engkau yang sempurna kan. Bila datang tu tadi Allah Taala punya sentuhan dia punya hembusan dia tu tadi, baru kan kita betul-betul rasakan tak ada tadi. Sampai kita betul-betul bila kita duduk kat situ, kita dah tak nak keluar dah. Di situ kita dah tahu dah switch dia yang dikatakan betul-betul tak ada tu. Apa datang ni yang saya cakap tadi? Bila datang la haula wala quwwata illa billah, baru last sekali wa ma ramaita, mana kau dah bergerak, kau duduk, kau baring, kau dah tak rasa diri kau dah, semua kau dikontrol oleh Allah. Kau dah rasa gitu dah kau macam. Dia gitu. Dia akan jadi gitu sebab syoknya dia macam tu. Syoknya, zuknya, nikmatnya bila kita dikontrol oleh Allah punya. Selama ni kita rasa dia kontrol kita juga, tapi kita rasa kita yang menutupi kuasa dia. Itu yang tak syok kita tu. Dia syok tu bila taat, dia je semata-mata wa ma ramaita, dia punya syok dia. Dia punya zuk dia. Bukan cubalah, buatlah banyak-banyak buat. Bukan semestinya ketika sejadah waktu qiyamul lail malam, bukan tu aja terbawa-bawa lazim kan. Depan orang ramai lagi susah nak buat. Cuba buat depan orang ramai. Ketika depan orang ramai kawan kita mudah leka. Waktu tu lagi bagus kalau kita proses. Tak ada rasa kedian, tetap juga kita tak berganjak dengan makam tu tadi. Minta pertolongan kita pada Allah itu yang mustahil. Minta tu supaya boleh kita Allah tegurkan. Sebab kita memang tak mampu orang dapat tegur di situ. Duduk di situ. Tanpa qayyumiyah, tanpa keteguhan, sifat qayyum. Dan juga sifat daim serta sifat hafiz, pemelihara Allah. Kita tak mampu duduk di situ. Memang kejap dia gebah kita, tak dapat kita. Kejap dia kita tauhid, lepas tu dah rasa diri balik. Melainkan kita mohon betul-betul pada Allah, Engkau yang meneguhkan aku boleh duduk di situ untuk mengesakan Kau, dan daim Kau, sifat Engkau yang Kau berikan kepada aku pakai pakaian Engkau juga. Dan juga pakaian pemelihara Engkau juga yang tahu memelihara aku, jangan sampai aku rasa ada lagi ke diri. Itu tiga sifat tu. Tiga sifat tu adalah sifat dia. Jadi dia dengan dia dengan dia. Sebenarnya tak ada dua pun. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita, supaya kita teguh, tetap. Itulah tadi cara skill dia. Saya pun gitu juga. Kalau saya tak boleh buat macam tu, saya pun gagal. Jadi saya takut. Ya amat takut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surah Rahman Allah Ta'ala. Ada dua maqam kenikmatan bagi orang yang betul-betul khauf, takut kepada Allah. Macam mana? Dia tak nak ada, dia rasa kedirian, dia takut sebab itu satu sifat yang maknanya keakuan diri, sifat yang sangat dibenci oleh ahli syirik. Makna menyembah diri dia tu maknanya syirik yang sangat tersembunyi, tapi dia tetap syirik juga. Syirik tu dibenci oleh Allah. Kita tak boleh istighfar tak boleh. Kita kena buangkan, baru boleh istighfar. Kalau istighfar tapi dia tak buang, tak boleh, tak diterima Allah. Dia kena perangi, bunuh. Lawan. Memang susah, tapi kita kena. Ya Allah, tolonglah ya. Tolong. Pertolongan Allah pasti dah datang. Sebab Allah lagi nakkan kita gitu. Dan tiasa tanggal dalam dulu. Dia lagi panggil kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Irji'i, mari kepadaku. Allah pun panggil kita selalu. Kita tak nak pergi pun dia panggil kan. Apalagi kalau kita nak pergi, lagilah. Kita pergi berjalan, berlari, Allah nak kejar kita peluk.
Berlari kita datang pada Allah sepantas kilat lagi, Allah lagi menurut persangkaan kita je. Ya. Jadi yakin ni, bila kita betul-betul nakkan kepada Allah, sebenarnya Allah yang bagi hati kita supaya hendakkan dia juga. Bukan kita yang hendak, tapi dia yang bagi kita rasa hendak kepada. Syukur alhamdulillah kalau kita dapat gitu. Maknanya Allah telah redha pada kita, menyebabkan kita nak kaibahannya kepada Allah. Jadi kalau kita nak selain daripada Allah, kita nak ni upah ni, kita tak sedar. Kita ingat upah tu cukup. Sebenarnya yang cukup tu hanya kita nakkan kepada Allah. Dia tajalikan nikmat yang kecil-kecil tu tadi supaya kita kenal dia. Dialah yang mengeluarkan nikmat-nikmat yang kecil. Jadi janganlah engkau berhenti kepada nikmat-nikmat kecil tu, melainkan kau pulangkan. Engkau tu lebih nikmat daripada segala nikmat. Engkau yang lebih indah daripada segala indah. Kita kadang-kadang dibawa ke arah bentuk yang maknanya yang dia tijali, mutasbih. Yang dia tasbihkan tu kita tak nampak tanzih tu. Kita nampak tasbih dia nyatukan banyak. Kita tak nampak di balik tasbih tu, kita kaji supaya datang tanzih. Laisa di mata-mata tunggal cuma nak tahu. Oh itu Allah. InsyaAllah bila kita selalu gitu, Allah pasti bagi. Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh, pasti aku akan bagi. Pasti engkau akan mencapainya. Sebab akulah yang menggerakkan, akulah yang membawa engkau berkeinginan kepada aku. Tanpa aku memberikan keinginan kau kepada aku, engkau tidak akan dapat. Jadi kita setiap apa pun kita tak merasa kita keakuan diri. Ya Allah, engkau lah juga suruh sebut nama engkau. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan perasaan kasih cinta, dengan perasaan asyik, tak nak yang lain. Engkau yang bagi rasa tu ya Allah. Kalau kau tak bagi, aku tak dapat ya Allah. Tambahi lagi ya Allah, tambah supaya aku tambahi lagi ya Allah. Gitu berdialog dengan Allah. Kita tahu, kita tak sombong, kita kata aku yang usaha ni, aku yang ni, baru aku dapat Allah Ta'ala. Tak ada. Kita tak kata gitu. Kita kata sini semua adalah kurniaan daripada rahmat Allah. Allah yang mendidik, yang menguruskan segala hal-ehwal kita ni. Walau sesaat, walau sedetik, walau satu degup jantung, semua Allah yang kontrol ya Allah. Jangan biarkan ya Rasulullah kata, jangan biarkan. Walaupun sekelip mata, senapas ataupun sesaat aku mengurus diriku sendiri, tolonglah ya Rasulullah punya doa. Sebab dia dah tahu tak, kalau sedetik, 2 detik dia rasa ada diri je, dia tak puas hati. Dia akan jadi berbalah-balah dengan diri dia, dengan Tuhan dia. Dia tak akan dapat ketenangan, serabutnya dia. Itulah sebenarnya kalau orang dah betul dibagi kepahaman oleh Allah, dia tak nak duduk tempat lain. Dia nak duduk irji'i ila rabb. Dia panggilan Allah tu, panggilan Allah tu lebih dia mulia. Hingga kan Allah tu panggil, dia tak nak duduk dengan yang lain lagi. Ibarat gitu. Sebenarnya lebur dah, tapi diibaratkan dia duduk dengan Allah lah, senang kita. Makna duduk tu kita tak ada lah, dia je. Dia di situ tempatnya. Dan bila dia rasa nak keluar ya, dia takut. Waliman khafa maqama rabbih, dia takut. Jadi bila dia takut, ada kedirian, dia keluar daripada makam Allah, ibaratnya gitu. Dia takut. Maka Allah Ta'ala kata orang yang begini, dia ada 2 makam dia. Dia dapat di dunia nikmat dengan Allah, di akhirat pun dapat, tetap juga dapat 2 makam dia. Di dunia dia dah dapat dah syok dengan Allah, zuk dengan Allah. Juga nanti bila diwafatkan di alam barzakh, alam apa pun tetap. Ya Allah, tu kita, itulah hala tuju kita kan, mengesahkan dia gitu. Wahid, nombor 1kan dia. Jadi dia bagi cerita macam-macam pada kita. Cerita ni macam mana pun cerita tu elok ke, kita rasa tak elok ke, kita cuba waqadha buka alam, lawan dalam, jangan sampai dalam kita ni keluar. Tetap engkau ya, macam mana pun tolong ikat lagi cuma engkau ya.
Kalau kita tak ikat betul, dia tu liar, dia mudah, kejap kalau leka pam dia keluar nanti dia nafsu. Ikat tali yang tunggu, ikat simpul mati, jangan bagi diri tu mengasih dia. Ikat. Tu ikat. Supaya dia jangan cerai lagi mengamu. Ya Allah. Perjuangan para nabi, para rasul, para wali Allah, orang-orang yang begini nakkan Allah wujudkan, jangan ingat. Dia menghadapi berbagai-bagai rintangan. Contoh apa wali Allah Ibrahim bin Adham kata kan. Dia kata tutup pintu apa? Kalau nak mencapai darjat ni tadi mukmin wa solehin ni, menutup pintu kesenangan, buka pintu menghadapi susah, itu menghadapi maut. Sentiasakan maut tu dekat dengan kau. Harapan kau hanya kepada Allah aja. Mana bila kita ingat maut je tadi, harapan kita kepada Allah aja. Itu cakap senang, nak membuat tu dapat makam tu pun satu hal. Ni kita cakap ni nak duduk makam tu macam mana tu? Dia bukan boleh 3-4 jam, dia bawa terus makam ni, dia terus bawa mana pergi pun dia terasa. Kalau malaikat maut datang cabut nyawa, harapan aku engkau ya Allah. Jadi setiap waktu dia berkeadaan gitu. Jadi dia tak layan dah pintu-pintu nikmat-nikmat ni, dia dah tak layan. Itu salah satu kata wali Allah Ibrahim bin Adham. Lepas tu satu lagi saya cakap dia ada 6 dah saya, 6 ke 5. Nombor 2 Ibrahim bin Adham kata selepas tu tadi, menutup pintu tidur, membuka pintu jaga bersama Allah, jaga bersama Allah. Maknanya jadi contohnya lah, kalau kita tidur biasa 6 jam, kurangkan 5 jam. Tahun depan boleh tak? Kurang 4 jam. Waktu yang kita dah kurangkan tidur tu, kita habiskan berjaga dengan, bukan kita buat perkara yang lalai, bukan. Makna berjaga dengan Allah, rasakan zuk tu dengan Allah. Setelah kita dah tidur tu, kita sampai nanti tidur kita hanya satu jam. Baru kita nampak, oh betul lah, kalau kita tidur banyak, waktu kita habis dengan tak ada apa benda kan? Tapi bila kita kurangkan lagi, makna yang kurang tu kita buat jaga kita dengan Allah, baru kita nampak, ya Allah, hidup kita ni berharga, kita hargai. Kalau nak sekaligus 1 jam tidur tak mampu kita. Jadi kita buat tahapan lah 6 jam. Tahun depan boleh turun 5 jam. Istiqamah lah, jagalah kita punya tu. Bila kita jaga macam tu kita dengan Allah, Allah akan mudahkan. Tapi kalau kau terabur, tak tahu arah, tak jaga kau punya kedudukan tu tadi tak minta Allah Ta'ala pelihara kita yang tu, macam mana kita nak tahun depan nak lebih baik daripada? Rasulullah kata orang yang baik ni adalah, kalau semalam dia buat baik 10, ini hari 11. Itu orang yang bagus. Kalau dia sentiasa jaga, dia makin tinggi. Kalau dia sama aja tak ada apa. Kalau dia teruk lagi, itu lagi tak ada makna hidup maknanya. Makin teruk. Kita ni kalau boleh makin bagus, makin bagus. Jadi kita tengok nilai tuan. Kita minta pada Allah suluh macam mana keadaan kita. Adakah kita betul-betul dengan Allah, ataupun kita betul-betul dengan kehendak hawa nafsu kita, diri kita, dunia. Wang ringgit, darjat, wanita, apa lagi? Itu semua itu dunia lah tu. Kita tengok. Kita tak boleh tipu. Jadi kalau dalam diri kita masih ada lagi menyintai dunia, masih lagi kita ibadah, masih lagi tertipu. Kita kena betul-betul bukan sekadar ibadah je, memahami. Itu kata satu wali Allah, dengan sikap engkau membenci dunia, lebih baik daripada engkau beramal 60 tahun. 60 tahun kau punya amal, tapi engkau masih ada dalam hati engkau suka pada dunia, ada ni lagi, ada minat ni, ada. Maknanya itu sebenarnya sia-sia. Bukan saya cakap tak terima, sia-sia. Sebab dalam hati engkau bukan betul-betul 100% kepada ibadah engkau.
Sebab ada sesuatu yang di sebalik itu tadi. Masih lagi ada bahala lain lagi kehendak selain daripada Allah. Masih ada yang lain kau jadikan Tuhan. Di samping ada yang engkau mentuhankan Allah, di samping itu ada lagi satu kehendak engkau yang berbentuk berhala yang itu dia kata tadi. Itu pasal dia cakap tadi, dengan sikap membenci dunia lebih baik. Lebih Allah sukakan kau. Tak ada dalam hati kau duit, dalam hati kau Allah kau beramal sikit pun jadi. Tapi kalau kau beramal 60 tahun tapi dalam hati kau ada lagi kehendak selain daripada Allah, maka sia-sia kau. Kau ingat menyangkakan kau hidup amalan kau tu bagus, tapi Allah tahu. Depan malaikat kau boleh lurus lah, dia tulis kau baik banyak. Tapi bila hadapan Allah, Allah soal, dengan kau ibadah dengan siapa? Dengan kau ya Allah. Kazib, penipu. Tak boleh nak cakap apa dah kita. Minta ampun ya Allah, tak boleh. Sebab kita tak mengaku. Di dunia kita harus mengaku, ya Allah, aku buat ni sesuatu ni, badan ni semua nak balasan kau ya Allah. Apalah aku ni ya Allah. Aku masih jahil tentang diri kau. Aku masih tak faham maknanya ya Allah. Tolonglah ya Allah, jangan ada lintasan hati aku bila buat beramal tu semata-mata nakkan upah, ganjaran. Kan? Itu dah memang kau akan bagi ya Allah. Jangan akunya yang mengharap-harapkan kepada engkau itu ya Allah, melainkan aku harapkan demi wajah, demi kecantikan, keelokan, demi engkau, bukan ada sesuatu yang lain, demi. Sebab kita dah terlampau bersyukur dihidupkan oleh Allah. Tak ada nikmat yang lebih besar melainkan hidup yang kau bagi. Jadi hidup yang kau bagi ni, nikmat dia pula adalah bila selalu mengesakan 24. Itu kita jadikan darah daging kita, itu yang paling nikmat sekali. Itu mengesakan Allah, zuk dengan Allah, tak ada rasa kedirian. Jadikan itu sebagai pegangan kita betul-betul. Dan jangan bagi siapa-siapa masuk dalam pegangan kita yang kita genggam tu, itu je. Akidah kita yang itu. Jangan lepas-lepas. Minta Allah Ta'ala kukuhkan. Grip lagi, ikat mati jangan lagi. Biar dia yang lain berlega di luar. Ambil juga tapi yang luar sekadar. Latih. Kita sama-sama, bukan saya cakap ni saya lepas. Kita sama-sama mengesakan Allah. Ilahun wahid. Itu yang tak ada yang lebih. Allah Samad ni dah bagi tahu apa. Semua segala permintaan apa hebat pun, kesudahannya kepada Samad lah, yang paling sempurna sekali. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukashafa ghayril fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menceritakan, memperbincangkan, menyatakan diri keesaan zatnya, iaitu dia dah yang mengesakan diri keesaannya itu. Jadi perbincangan kita pada petang ini adalah satu yang menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya kita menuju ke arah hala tuju, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itulah sesuatu tempat yang paling nikmat yang tidak terhingga. Yang semalam Allah Taala gerakkan ni, cerita ni semalam ada diceritakan bahawa yang katakan duduk di tempat yang dikatakan laisa kami sendiri syai'un fil ardi wa fis sama'i. Maknanya tidak boleh diseumpamakan daripada segala sesuatu. Maknanya tak ada di kita duduk situ. Yang Ustaz cerita dia tu maknanya bukan dia sebenarnya. Nak menceritakan je supaya orang faham, nak menceritakan. Tapi sebenarnya dia je. Asal-asalnya memang dia lah. Dia yang mengasyik pada diri keesaan dia. Jadi bila kita duduk di situ, sebenarnya satu benda yang hari ni pula dikaitkan dengan penceritaan yang hari ni, obrolan yang baik hari ni, dia amat menyatakan sesuatu yang menyeronokkan, membahagiakan.
Macam mana nak cerita ni? Jadi sebenarnya itulah tempat yang apabila kita hidup, kita mati. Apabila kita mati, kita hidup di sisi yang maha hidup. Itu Ustaz ada sebelum Iman Islam ada dikatakan begitu. Jadi sebenarnya kita hidup ni sekarang ni yang kita melihat yang Allah Taala mentajalikan hidup ni, jangan merasa kita ni hidup. Kita biarlah rasai semua dia lah. Kita ni tak ada mati lah, mati. Dia kata tadi, kita hidup ni sebenarnya kita mati. Dan bila kita mati, kita hidup. Hidupnya apa? Hidup di sisi yang maha hidup. Di situlah sesuatu yang kebahagiaan gitu. Cerita bab tentang diri Allah SWT ni memang tak jemu-jemu. Tak pernah rasa jemu. Itu sebab sesuatu yang ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Dia memang nak cerita lagi. Tadi pun Ustaz cakap, kita nakkan Allah, kita nak cuba nak matikan diri. Macam mana cara nak matikan diri? Mana kita dia ditanya kita, dia nakkan Allah SWT. Dia nakkan Allah SWT, maknanya Allah Taala dalam keadaan berjalan, Allah Taala berlari. Dalam keadaan berlari, sepantas kilat Allah Taala membantu kita. Macam mana cara dia? Olahan demi olahan. Jadi kita duduk sentiasa duduk dengan sistem Allah SWT. Sistem Allah SWT ni iaitu jangan ada pengakuan diri. Yang ada yang dia je lah. Duduk Al-Laisa Ahadun Ahad. Itu mana Bilal bin Rabah sebelum ni diceritakan. Lepas tu sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar bila berperang Badar ke apa ke, Sayyidina Umar melihat dia dalam keadaan tenang je. Bukan tenang tu tidak berlawan dengan musuh, tapi menggunakan pedang, tapi dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan tak ni mutmainah kan. Mana tak ada diri dia. Sayyidina Umar pun melihat memang Sayyidina Abu Bakar ni hebat, memang tak ada kedirian dia. Tenang dia. Tenang. Dia bahagia. Seperti yang diceritakan juga 13 Mei. Ada arwah tu saya pun alhamdulillah pernah jumpa ketika dia sakit. Ustaz menceritakan cerita yang lama-lama. Dia ialah bila bertempur tu dalam keadaan yang tenang. Tenang. Syok dia dengan Allah SWT tadi. Syok dia mati, dia tak ada apa dia. Yang hanya dia je yang menempuh jalan peperangan mana-mana ke 13 Mei ke apa. Dia tetap kukuh dengan Allah SWT. Dia nampak syahid dia, syahid. Dia mati pun syahid. Seronok kan tu. Kalau dalam hadis Nabi pun menyatakan orang yang mati syahid pun 10 kali pun sebab dia kata memang satu nikmat yang tidak terhingga. Itu kaitan lah. Syahid ni apa semua tu kaitan lah. Syoknya dengan Allah SWT. Jadi insyaAllah kita sama-sama mendoakan semua sekali yang mendengar YouTube ni yang dibukakan oleh Allah SWT. Sesuatu nikmat yang terlalu nikmat. InsyaAllah jangan berasa susah, sebab dalam susah tu ada senang. Dalam susah tu ada senang 2 kali dalam surah Al-Qasas dalam surah Al-Quran menyatakan gitu. Biar kita tempuh jalan susah. Setiap kesusahan pasti ada senang. Salam. Di kat mana di? Sekian dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah quwwata illa billah. Allah Suara macam apa? Minta rohani ada datang anzala ala abdihi kitab, masuk dalam kitab bekas wadah yang suci juga, datang kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus, kalimat suci ke dalam dirinya, lalu dia kongsikan kepada kita. Alhamdulillah, satu pertama yang mulia ni mudah-mudahan kita ambil kibar pengajaran daripada datangnya tak lain daripada Allah juga. InsyaAllah untuk sama-sama tidak lain kita bertambah teguh, bertambah kukuh tujuan. Bukhari bagi tahu seperti mana penduduk kafir, keimanan yang dah ada pada penduduk kafir yang Allah dah masukkan, lalu Allah Ta'ala kata wazidnahum huda, ditambah lagi pada mereka itu petunjuk, sentiasa petunjuk. Apa situasi berlaku, petunjuk tu sampai.
Di samping dia yakin betul-betul dengan Allah, tak ada diri dia, keimanan Allah. Di samping itu berlaku satu hal dalam hidup dia, semua ada huda. Wazidannahum wazidan. Allah Ta'ala masukkan kepada mereka ni huda. Itu yang kita nak. Jadi apa yang berlaku kita boleh olahkan. Jadi yang olah fatwakan pada diri kita tu adalah Allah untuk menghadapi perkara-perkara baru yang berlaku. Itu yang tadi. Jadi apa orang tu cakap, dia dah boleh jawab apa yang petunjuk yang Allah bagi. Sebab dia dah tak ada kiriannya iman, jadi mudah datang. Wadah tu dah pusing, datanglah huda. Allah Ta'ala sentiasa tambahkan. Wazidnahum huda. Jadi kita pun gitu, bila amalkan surah Kahfi, datang musuh-musuh ahli sihir ke Dajjal ke Ya'juj Ma'juj ke, kita dah beriman betul-betul kepada Allah, lebur diri kita, Allah akan bagi petunjuk macam mana kita nak ke mana-mana. Macam Nurul Kahfi, lari ke gua, lari ke jadi macam-macam. Nabi Musa belah pukul laut tu, tak belah. Nabi Ibrahim masuk dalam api, sejuk langkah api. Jadi itu semua adalah Allah dah bagi huda tu, petunjuk-petunjuk. Setelah dia betul-betul dengan Allah, Allah akan bagi petunjuk-petunjuk. Maknanya engkau tengoklah sendiri, itulah aku bagi petunjuk, aku selamatkan dia. Jadi kita hidup ni perlukan itu. Bila dah betul-betul kita dah dengan Allah tak ada diri kita, pasti petunjuk tu, pertolongan Allah akan sampai, insya-Allah. Jadi itulah harapan kita, tak ada harapan lain. Harapan kita adalah betul-betul teguh kan, wa qadha rabbuk, betul-betul teguh dengan Allah, ikut sistem Allah, pasti Allah akan bagi sentiasa petunjuk dari sisi Allah SWT, hingga kita tak ada ragu lagi, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan, kesalahan, ada kedian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.